Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam saya punya YouTube channel. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk kali ini kita akan berbicara mengenai satu cadangan kontroversi daripada YB Tengku Zafrul iaitu merupakan Menteri MITI. Alright, yang mana beliau mengeluarkan satu kenyataan di mana cadangan untuk membenarkan foreign graduates untuk bekerja dekat Malaysia ni. Maka dapatlah tentangan-tentangan daripada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahawa tak patutlah benda ni dibuat dan sebagainya. Okay, let's go. Kita bincangkan di dalam segmen kali ni. Left over some best vocals to let them off of my head. I'm on my metamorphosis, the best. I focus like I'm threatening the needle with my rhymes. I'm keen with precise aim from the heights. It's hitting the water closer. You're picking the fight and you're losing. Thinking you're pyroclast. You think you got pyroclastic for you need private class from me. You're just a fiberglass without a core reporter. So you coders with a flow full of hoes loaded. You got. Okay guys, macam korang tahu kan, ada satu statement lah daripada Tengku Zafrul yang mana dia nak benarkan lah foreign graduates untuk kerja dekat sini. Foreign graduates ni bukan foreign graduates yang belajar dekat luar negara kemudian masuk ke sini guys. Dia foreign graduates ni ialah foreign graduates yang belajar dekat kita punya local institutions. Dan kemudian diorang ni diberikan peluang lah untuk bekerja dekat Malaysia. Tapi Tengku Zafrul pun dia dah kata bahawa dia cadangan dia adalah nak membenarkan student-student ataupun graduates ni untuk kerja dekat sini dalam jangka masa yang bukanlah selama-lamanya dalam beberapa jangka masa lah. Kita tak tahulah, tak ada detail lagi berapa lama diorang akan dibenarkan untuk kerja dekat Malaysia ni. Tapi cadangan dia adalah sebagai short term sahaja sebelum position itu digantikan oleh local graduates lah. Right? So basically ramai orang marah dan juga saya tengok dekat social media pun banyak komen-komen yang berbau negatif dan malah QPEX sendiri dia telah pun menyatakan pendirian mereka bahawa mereka tak bersetujulah dengan cadangan kerajaan ni untuk membenarkan foreign grads untuk kerja dekat Malaysia. Okay, so basically tentangan yang ataupun hujah lah yang orang bagi adalah kalaulah kita bagi peluang kepada graduan asing ni untuk kerja dekat negara kita, then pelajar-pelajar ataupun graduan kita ni kita nak letak kat mana? Secara logiknya kalau korang baca je statement daripada Tengku Zafrul tu, of course lah korang akan marah of course kita punya graduan ni sekarang ramai menganggur ni, kenapa pula nak bagi kerja ni kepada foreign graduates kan? Of course lah itu akan kita akan bila kita baca headline orang kita kan selalu suka baca headline. Baca headline ni lepas tu nak maki. Itulah orang kita. Kan? Kebanyakan orang kita macam tu. Baca headline je nak maki. Tapi isi dia tak baca. Kan? Kebanyakannya macam tu lah. Right? Kita dah jadi tabiat lah dekat social media. Dan kemudian ramailah yang dikatakan ramai yang tak setujulah dengan cadangan ni dan dikatakan bahawa kat mana kita punya local graduates nak kerja. Mungkin ni akan mengakibatkan kita punya local grads ni menganggur lah. Okay, saya nak cerita sedikit lah pengalaman saya lah. Saya ni daripada industri. Dulu saya bekerja dalam industri. Since saya habis grade, saya berpeluang lah and then saya bekerja dekat JLC and then saya masuk industri dalam advisory services. So saya banyak bercampur dengan investor sama ada daripada dalam negara ataupun daripada luar negara. Antara yang saya jumpa adalah mereka daripada US, daripada Japan dan juga Europe lah. Dan juga daripada Singapore. Ini adalah antara foreign investors lah yang saya sempat untuk jumpa diorang masa saya dalam industri dulu. Dan of course bila diorang ni nak invest dekat negara kita, normally lah, especially bagi syarikat-syarikat yang besar, diorang akan hire satu
organisasi research untuk buat kertas kerja lah, untuk buat satu kertas kerja, tengok dia punya business environment dekat Malaysia ni macam mana. So diorang akan buat, and then diorang akan buat dan diorang akan survey lah industry player, dan kemudian report tu dihantar kepada HQ company yang bakal nak melabur tu, and then kemudian baru diorang buat decisions lah. Dan ada lots of issues yang sering kali dibangkitkan lah oleh foreign investors ni. Tapi saya boleh katakan one of the issue adalah tenaga kerja. Tenaga kerja guys. So tenaga kerja ni memang satu isu yang dah lama. Terutamanya sekarang ni lah. Workforce kita, terutamanya dalam workforce yang mahir lah dalam bidang sains dan teknologi. Memang kita lacking. Kita kena akui benda tu. Walaupun kita basically kita produce graduan beribu-ribu setiap tahun, tapi dalam bidang sains dan teknologi ni memang kita masih tak dapat lagi cater keperluan industri. That is a fact. Korang boleh baca fakta-fakta dan juga data-data di mana kita masih lagi tak dapat nak produce sufficient graduates di dalam sains dan teknologi. One of the reasons adalah upah kita murah. Kalau kita tengok isu dekat negara kita ni, orang selalu cakap gaji negara kita murah, dan baru-baru ni ada satu viral di kalangan seorang fresh graduate ni, yang mana dia kata gaji dia 1,600 ke macam tu. 1,600 lah dia kata, sangat-sangat murah. 1,600 ni guys, ialah gaji saya masa saya jadi fresh graduate dulu. Korang bayangkan gaji saya lebih kurang dalam 1,600 masa saya jadi fresh graduate. Tapi itu 20 tahun lepas. Sekarang ni bila kita tengok 1,600 gaji fresh graduate, sangat menyedihkan guys. Dan kita memang kena akui bahawa kita ada masalah gaji dekat Malaysia ni. Gaji kita murah lah. There's a lot of factors lah yang mempengaruhi kadar gaji kita ni. Dan ada juga inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ni, yang macam YB Rafizi cakap tu lah. Dia kata dia nak buat explore science pertanian moden melalui IPR dan sebagainya. Tapi benda-benda ni perlukan masa guys untuk kita dapatkan result. Kita tak akan dapat instant result daripada ni. Dan one of the reasons lah yang saya selalu percaya dan saya cakap dalam saya punya content adalah kita bermasalah dari segi kita punya gaji ni. Kenapa guys? Sebab kita selama bertahun-tahun kita ada satu masalah ni, iaitu kita tak dapat nak tarik high technology investors untuk melabur dekat negara kita. Okay? Kita tak dapat nak tarik dia orang. Dia orang ni lebih suka untuk pergi ke negara contohnya macam Singapura lah. So that's why bila dia orang pergi ke Singapura, dia orang banyak melabur dekat sini, especially lah dengan polisi investment dekat Singapura ni yang kita tahu lebih mesra pelabur, dan juga dia punya business environment dia yang lebih baik, dan dari segi dia punya corruption perception pun lebih jauh baik daripada Malaysia. Of course lah dia orang akan ada advantage untuk tarik pelabur-pelabur yang high technology macam ni. Dia orang lebih prefer pergi ke Singapura lah. So that's why bila tak ada high tech investors masuk ke negara kita, macam mana kita nak offer gaji yang besar? Macam mana kita nak offer gaji yang tinggi? Okay? Kita kena akui bahawa zaman kita di mana Malaysia ni adalah sebuah negara yang negara yang boleh supply tenaga buruh rendah, low cost labor. Zaman tu dah berakhir. Okay? Zaman tu dah berakhir. Kita sekarang ni bukan lagi low cost labor country. Kita dah bergerak ke arah middle income country. Tapi kita middle income trap . Sekarang ni negara yang telah mengambil alih peranan sebagai low cost labor ni, contohnya macam negara Vietnam lah. Sebab tu kalau korang tengok FDI dekat Asia Tenggara ni, one of the country yang memang perform dari segi FDI adalah Vietnam lah. Sebab apa? Diorang masih lagi kekal dalam negara sebagai sebuah negara yang low cost labor. Kita dah tak ada lagi dah. Kita dah tidak berada dalam kedudukan macam tu. Kita sebuah negara yang middle income. Okay? So kalau antara cara untuk kita keluar daripada middle income trap ni, kita middle income tapi kita middle income trap. Middle income trap ni dia sikit lagi nak keluar, nak pergi kepada high income. Okay? Dia sikit lagi nak keluar kepada high income, tapi dia tak dapat lepas. For some reasons dia tak dapat
keluar daripada middle income trap tu. One of the reasons is because kita tak dapat tarik high-tech investors lah untuk masuk ke negara kita. Okay, so that's why kita stuck dekat situ. Sebab bila diorang datang ke negara kita, diorang akan tanya tau, kat mana aku boleh dapat workforce. Okay, so kalau diorang tak dapat workforce tu, diorang akan pergi ke negara Singapura lah. Dan apa yang Tengku Zafrul cakap tu, dia cuma adalah short term solution. Okay, so yang penting sekali, apa yang dia cuba buat adalah, okay, bila investor tu datang ke negara kita, investor ni dia tak ada masa nak tunggu, guys. Okay, dia tak ada masa nak tunggu. Okay, Malaysia akan produce kita punya skill workforce ataupun kita punya graduates di dalam sains dan teknologi ni akan cukup bila sampai. Dia orang tak ada masa nak tunggu tu, guys. Daripada dia orang tunggu, time is money. Untuk dalam bisnes ni, time is money. Daripada dia orang tunggu, baik dia orang pergi melabur dekat Singapura sana. Betul tak? So, apa yang Tengku Zafrul cuba buat ni, dia adalah short term solution. Dia pun cakap ni adalah solution jangka pendek saja. Sebab yang penting sekali, kita tarik dulu dia orang ke sini. Dan kemudian pada jangka masa yang pendek, okay, short term untuk sementara lah. Sementara, itu dia punya perkataan. Untuk sementara ni, kita isikan fill that jobs dengan foreign graduates yang ada belajar sains dan teknologi tu. Sebab kita boleh buatkan foreign investor yang high tech ni masuk dulu. Okay. And then melalui masa barulah diorang ni boleh lepaskan jawatan tu dan diorang bagi kepada local graduate. Sebab diorang ni bukannya dibenarkan untuk macam polisi yang Tengku Zafrul cakap, bukan bermaksud diorang ni akan kerja selama-lamanya dekat Malaysia, tidak. One day position tu akan diberikan kepada lokal lah, dan ada syarat-syarat lah yang dikenakan kepada high tech company ni. Okay, so itu adalah benda yang kita buat lah. Kita kena tengok lah. Lagi satu beliau pun berkata bahawa foreign graduates ni dia dah belajar kat sini dan juga melabur dekat kita punya sistem pendidikan lah. So actually diorang ni dah bawa berbilion-bilion daripada duit diorang masuk ke dalam negara kita, belajar dekat negara kita, dan diorang dah invest dekat kita punya sistem pendidikan ni. So why not kita bagi diorang kerja sekejap? Betul tak? So it's kind of short term solution lah yang dicadangkan oleh Tengku Zafrul ni. Alright. So dan kita, sebab itulah ramai orang yang tak berapa faham apa yang cuba dibuat oleh YB Tengku Zafrul. Tapi saya tahu because I was from industry back then. Okay. Sebab investor ni dia tak ada masa nak tunggu. Okay. So dia orang akan nak cepat lah. Okay. Lagi satu generasi sekarang ni, guys, dia tak sama dengan generasi masa lepas. Masa saya kecil-kecil dulu dan zaman saya dululah, kita tak ada gig ekonomi, kita tak ada peluang nak jadi social media influencer. So apa yang pilihan yang kita ada adalah, kalau kita nak keluar daripada kitaran kejam kemiskinan, the vicious circle of poverty lah orang putih kata kan. So apa yang kita buat adalah kita kena belajar lah kan. Kita kena dapatkan education. So kalau kita tak dapat education, kita tak belajar betul-betul, memang kita tak akan dapat keluar. Susah lah untuk peluang untuk kita keluar daripada kitaran kejam kemiskinan tu. So that's why masa saya daripada keluarga yang miskin. Saya bukan orang kaya pun. Okay? So pilihan yang saya nampak pada ketika itu untuk keluar daripada kemiskinan satu je. Keluar daripada kemiskinan dengan cara belajar. Dengan cara pendidikan lah. Okay? Itu. Tapi zaman sekarang ni, generasi sekarang ni, diorang ada pilihan. Okay, diorang ada pilihan. Kalau diorang tak masuk ke dalam ataupun kalau diorang tak sambung belajar, diorang boleh pergi jadi influencer joget-joget. Okay, ataupun pergi ke gig ekonomi, kan? So diorang nampak cabang perjalanan tu. So ini pun akan membuatkan ramai budak-budak kita ni dia tak nak belajar. Ini masalah kita sekarang. Kita tahu ada ramai pelajar-pelajar lepasan SPM. Kita tahu benda ni dah dihebohkan dekat berita dah. Berapa ramai orang daripada budak-budak kita ni tak nak sambung belajar. Okay. So itu pun menyumbang kepada masalah. Okay, masalah di mana kita kekurangan graduates dalam bidang sains dan teknologi. Right. So ini adalah antara cabaran lah yang kita hadapi sekarang.
Dan lagi satu, masa saya dekat KL Port Fest, saya sebenarnya baru balik daripada KL Port Fest 2024. Saya bukanlah star dalam rancangan tu. Saya ni cuma tetamu jemputan saja sebagai guest kepada Financial Faiz lah. Okay, saya dan juga abang lawyer Hafiz, dua orang kita menjadi guest lah. So saya jadi guest kecil-kecilan aja lah, tetamu kecil-kecilan dalam dia punya show tu kan. Tapi alhamdulillah lah, ada banyak pengalaman baru yang saya dapat. Kita dapat berkenalan dengan saya punya followers, dan saya tak sangka juga ada followers yang daripada non-Malays follow saya. Saya terkejut juga saya. Ada yang Chinese, Indian follow saya. Dia kata, Nazri, saya follow you kan, terima kasih, saya dapat banyak belajar pasal ekonomi semua kan. Terima kasih lah kerana follow kan. So diorang ni, generasi kita pada masa sekarang ni, diorang ada banyak pilihan guys. Diorang ada banyak pilihan, dan itu menyebabkan lah diorang ada pilihan, dan diorang mungkin pilih lah untuk tak belajar tinggi tu. Lagi satu, budak-budak kita sekarang ni dia ada satu mentality di mana dia nak win cepat. Dia nak win cepat, dia nak untung cepat. Itu generasi kita sekarang ni. So dia ada short term mentality dari segi winning, untuk membuat keuntungan. Sebab tu kalau korang tengok pada satu ketika dulu bila ada rider Grab yang tayang dia punya payslip, ada pekerja-pekerja yang dah masuk ke dalam formal sector, dia dah kerja dah dekat formal sector, dia pergi resign, dia pergi kerja dekat gig economy jadi rider, because dia nak win cepat. Dia nak cepat dapatkan duit yang lebih banyak lah setiap bulan. Tapi dia tak tahu, kalau kata dia stay dekat formal sector tu dan juga improve dia punya skill, dia satu hari nak, dan contohlah macam dia stay dekat situ, improve dia punya skills, and at the same time dia conquer skill yang baru kan, buat professional certification, so dia akan upgrade dia punya skill tu. Boleh tak dia potong gaji orang rider ni? Boleh. Kan? So kita kena tengok dari segi long term solution. Sebab tu kanak-kanak riang pada hari ni dia orang suka tengok benda yang macam tu lah, short term, cepat untung, cepat sangat nak dapat duit. Dia orang tak fikir dari segi long term. Apatah lagi lah ada setengah influencer tu yang cakap sekolah tak penting. Itu lagi lah menyumbang kepada perkara ni kan. Right guys, itu sajalah saya punya video untuk kali ini. So terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton, dan jangan lupa subscribe guys untuk segmen-segmen yang akan datang. So insyaAllah kita akan bincangkan lagi perkara-perkara yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Jumpa saya di dalam episod-episod yang akan datang. Assalamualaikum.